Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, dalam subtopik 9.1 dan 9.2, kita dah hasilkan hasil pencernaan yang paling ringkas, iaitu contohnya kalau daripada karbohidrat kita dah hasilkan menjadi glukosa. Kalau daripada protein kita dah jadi bentuk yang paling ringkas iaitu asid amino. Jadi bahan-bahan yang paling ringkas ini, glukosa, fruktosa, asid amino, bahan yang paling ringkas ini seterusnya akan diserap ke dalam badan. Jadi subtopik 9.3 ini adalah berkaitan dengan penyerapan. Okey. Kita tengok ciri penyesuaian ileum dan villus dalam penyerapan makanan tercerna. Okay, molekul ringkas hasil daripada pencernaan makanan tadi akan diserap di bahagian ileum usus kecil. Okey, kita tengok dia punya struktur dahulu. Okay. Ini adalah ileum. Ileum, kerangka lentas ileum usus kecil, kita boleh tengok kat sini. Nanti kita akan zoom ni. Okay, di bahagian tengah yang warna hijau tu adalah laktil. Kemudian yang di luar tu adalah sel epitelium. Okay. Kemudian kamu boleh nampak yang warna biru dan merah itu adalah kapilari darah. Dan juga bahagian bawah kita ada salur limfa. Okay. Kemudian bila kita zoom lagi di bahagian sel epitelium itu, bahagian villus itu, kita boleh nampak nukleus, membran asas, microvillus, mucus dan juga sel goblet. So itu adalah struktur usus kecil. Usus kecil tu ada banyak villus. So inilah dalam satu villus itu ada ini laktil, sel epitelium, kapilari darah, salur limfa. Boleh ya? Ileum ada banyak villus dalamnya. So satu villus mengandungi ini. Okey. Tengok dulu ileum. Ileum yang panjang mempunyai ciri penyesuaian untuk menyerap nutrien kerana mempunyai lapisan dalam yang berlipat-lipat dan dilitupi unjuran-unjuran halus yang disebut sebagai villus. So yang kita tengok tadi itu adalah ileum. Kemudian yang bawah tu yang bentuk macam ni tu, itu adalah villus. So di dinding ileum itu ada banyak villus. Okey. Sebab tu ileum mempunyai ciri penyesuaian yang terbaik untuk nak menyerap nutrien. Menyerap nutrien daripada mana? Daripada makanan kita tadi yang dah dicernakan kepada molekul yang paling ringkas, yang glukosa, fruktosa, asid amino tadi. Okey, seterusnya kita tengok villus. Villus tu di dinding ileum ada banyak villus ya. Okay, villus mempunyai ciri penyesuaian berikut untuk menyerap nutrien. Okay, pertama, lapisan epitelium villus adalah setebal satu sel, sangat nipis. Jadi hal ini mempercepatkan penyerapan nutrien. Okay. Kalau kamu masih ingat, pertukaran gas pun memerlukan permukaan yang nipis. Okay. Sama juga nak menyerap. Kan? So, untuk villus pun dia disebabkan oleh strukturnya yang nipis dapat mempercepatkan penyerapan nutrien. Yang kedua, villus mempunyai sel goblet di mana sel goblet ini akan merembes mucus yang membantu proses pencernaan. Okay. Yang ketiga, villus mempunyai jaringan kapilari darah yang kita tengok warna biru dan juga merah tadi kan. So, jaringan kapilari darah ini memudahkan pengangkutan hasil pencernaan ke seluruh badan. Dan biasanya kalau jaringan kapilari darah ini, dia berfungsi untuk nak memudahkan pengangkutan.
Okey, seterusnya villus mempunyai laktil, di mana laktil ini akan mengangkut titisan asid lemak dan juga gliserol. Seterusnya, villus mempunyai kelencar usus, di mana kelencar usus ini akan merembes jus usus yang mengandungi enzim pencernaan. Jadi bertambah optimumlah proses penyerapan nutrien oleh villus tadi disebabkan oleh 5 faktor ini. Okey. Kemudian di villus juga tadi kita tengok ianya mengandungi microvillus kan. So pada permukaan epithelium villus terdapat banyak unjuran halus yang disebut sebagai microvillus. Okay. Microvillus ini yang menyediakan luas permukaan yang besar untuk nak meningkatkan kadar penyerapan nutrien. Kan? Bayangkan macam tuala kita tu kan, tuala kita buat mandi tu, ada bebenang-bebenang halus, itu macam villus. Kalau nak bayangkan, kalaulah tuala kita tu tak ada bebenang halus yang lembut tu. Kalau tak ada benda tu, penyerapan air, kalau dalam konteks tuala lah kan, penyerapan air tu akan rendah, akan perlahan. Maksudnya kita lap badan kita dengan tuala tu tak serap-serap, tak kering-kering badan kita. Jadi, disebabkan oleh ada bentuk yang macam tu menyebabkan penyerapan air itu kuat. Sama juga macam villus. So, villus tu dia ada microvillus lagi. Villus tu dah banyak kan? Ada microvillus yang halus tu lagi. So, microvillus ini yang membantu lagi meningkatkan kadar penyerapan nutrien. Okay. Okay, yang terakhir kita tengok penyerapan makanan tercerna. Dah siap-siap yang ni. Okay, ini adalah villus. Okay, ini struktur villus lah semua ni. Okay, ada sel epithelium, ada jaringan kapilari darah, ada laktil kat tengah kan. Okay, so daripada petunjuk ini kita boleh tengok, okay, yang warna biru ini adalah glukosa. Okay, glukosa, galaktosa, fruktosa, mana lagi yang warna hijau ni, asid amino, vitamin B dan C, tak ada kat sini, vitamin B dan C dan air, okay, akan diserap melalui sel epithelium, serap direct melalui sel epithelium terus ke dalam kapilari darah. Ke dalam kapilari darah nak pergi ke mana? Untuk diangkut ke seluruh bahagian badan. So kamu ingatlah fruktosa, glukosa dan galaktosa, asid amino, vitamin B dan C dan juga air diangkut, diserap melalui sel epithelium masuk ke dalam kapilari darah. Okay. Masuk ke dalam kapilari darah, dia diangkut ke seluruh badan. Okay. Cuma cara penyerapannya adalah berbeza. Fruktosa melalui resapan berbantu, glukosa, galaktosa dan asid amino melalui pengangkutan aktif, vitamin B dan C diserap bersama air melalui osmosis. So kamu ingat balik resapan berbantu, pengangkutan aktif, osmosis yang kita dah belajar di awal bab hari itu. Hari itu kan? Di awal bab 3. Okay. So, kamu tengok baliklah. Kalau pengangkutan aktif bermaksud kepekatan dia dari kepekatan yang rendah ke kepekatan yang tinggi. Okay. So, tengok balik ya. Okay. Seterusnya, asid lemak dan gliserol yang warna biru ni. Okay, warna pink gliserol. Asid lemak dan gliserol dia akan berpadu semula melalui proses kondensasi untuk membentuk titisan halus lipid. Ni. Warna biru lah. Okay, ini gliserol dan juga asid lemak dia akan bergabung semula melalui proses kondensasi untuk membentuk
titisan halus lipid. Okey. Kita tengok kat sini kan, dah ada siap-siap dah. Titisan halus lipid di dalam sel epitelium. Okay. So, dia akan masuk melalui sel epitelium ke dalam laktil. Okay. Kalau tadi ke dalam kapilari darah, ini ke dalam laktil. Nanti seterusnya kita akan tengok subtopik 9.4 nanti ke mana dia pergi. Okay. Kemudian vitamin adik, vitamin A, D, E, K iaitu vitamin yang larut dalam lipid juga akan diserap melalui sel epitelium ke dalam laktil. Okay. Kedua-duanya melalui resapan ringkas. Kalau melalui resapan ringkas maksudnya tak ada masalah, dia akan serap direct. Dia tak memerlukan protein liang ataupun pembawa. Okay. Kalau lupa protein liang, protein pembawa tu kamu boleh tengok balik bab yang ketiga. Okay. Boleh ya, tengok kat sini makanan tercerna ini adalah molekul yang dah ringkas yang sebab diproses oleh sistem pencernaan kita tadi. Cuma kat sini kita nak tengok makanan yang tercerna ini, yang ringkas ini diserap melalui bahagian mana pada vilus, okay, di sel epitelium ke dalam kapilari darah ataupun sel epitelium ke dalam laktil, dan cara penyerapan dia. Cara penyerapan dia adalah berbeza. Sama ada resapan berbantu, pengangkutan aktif, osmosis ataupun resapan ringkas. Okay. So, sampai di situ sahaja 9 perpuluhan subtopik 9.3. Okay. Terima kasih.